Salam Ramadan saudara, sudah masuk minggu kedua kita menjalani ibadah puasa. Masjid-masjid kita terus dikunjungi jemaah untuk iftar dan tarawih. Pastinya para sukarelawan jadi nadi untuk hidupkan kegiatan masjid terutamanya pada hujung minggu. Seperti para pekerja hijrahan di belakang saya ini yang sumbang tenaga dan raih pahala di masjid-masjid wakaf seperti Masjid Anggulia ini. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran memecah kesunyian setiap pagi Ahad di Masjid Wak Tanjung. Kita setiap minggu pagi kita untuk mengaji tajwid, mengaji Al-Quran ataupun mengaji Iqra. Terus siang kita ada kajian Fardu Ain dibimbing sama Ustazah Kalsum. Masjid ini menjadi tumpuan para pekerja pembantu rumah Indonesia Ramadan ini. Saya ingin mengantarkan ilmu-ilmu yang saya sudah dapatkan. Awal tak bisa ngaji apa-apa, sampai saya bisa ngaji. Di Masjid Anggulia yang terletak di Serangoon Road, para pekerja Bangladesh pula sibuk membersihkan pekarangan masjid setiap pagi Ahad. Level 4 to level 1, we have do the prayer area, do the changing bulb, cleaning the fan, clean the carpet, and all do the toilet area, wudu area. So we do all of the things. Bulan Ramadan, banyak pengunjung ke masjid kan, sembahyang tarawih, sebagainya. Kerja sini akan bantu jaga beratur, bagikan lubuk. Juga during iftar, mengedarkan makanan-makanan dalam bungkusan. Jadi mereka main peranan. Bila ada masjid, ada aktiviti yang involve banyak crowd, mereka tetap akan ada. Volunteer tengok sini apa mau tolong saya kasih bikin jaga orang hari Minggu maya orang, kasih kontrol orang pun ada. Sepanjang Ramadan ini, Ishak yang tinggal di Desker Road akan ke masjid hampir setiap petang untuk berkhidmat sebagai sukarelawan masjid. Bagi Masjid Anggulia dan Wak Tanjung, pekerja hijrahan menjadi nadi penting setiap hujung minggu, terutamanya pada bulan suci ini. Hari Minggu ni, kalau tanpa relawan gini kan, masjid ni sunyi, tak ada apa-apa. Jadi kita beri peluang pada yang ni pembantu rumah ni, mereka dapat duduk di masjid dengan dapat beribadah. Tenaga kerja Indonesia ini menamakan kumpulan sukarelawan mereka Al-Hidayah. Penglibatan mereka di Masjid Wak Tanjung bermula sejak 14 tahun lalu. Kita juga akan bergotong royong untuk membantu masjid dalam aktiviti Ramadan ini. Sebelum maghrib, membantu untuk membagi-bagikan untuk buka bersama. Memang banyak tolong untuk kita bungkus bubur orang beri diagihkan kepada jemaah kita. Potong kuih buah kan untuk siapkan dihidang untuk buka puasa. Akibat pembangunan, para jemaah yang sering memakmurkan masjid ini turut berubah. Dulu banyakkan kita punya sukarelawan dari orang yang tinggal di kampung sini lah, kampung Wak Tanjung. Tapi sejak dah dirobohkan, jadi dah berkurangan. Perubahan pada profil jemaah juga terasa di Masjid Anggulia ini. Dari segi demografik, masjid ni 120 tahun, orang Jawa, orang Boyan, orang Melayu, semua kan perkampungan di kawasan sinilah. Tapi Singapura kan di pembangunan pesat kan. Pembangunan di kawasan sekitar Serangoon Road turut merubah demografi jemaah di Masjid Anggulia. Masjid ini juga pernah terkenal sebagai pusat jemaah tabligh. Tapi hari ini mereka yang memakmurkan masjid ini kebanyakannya berasal dari Selatan Asia. Banyak pekerja-pekerja dari India, orang Tamil speaking, tak termasuk, jadi masjid pun adapt. Abad yang akhir-akhir ini banyak orang Bangladesh. Masjid Anggulia merupakan sebuah masjid yang diwakafkan untuk mazhab Hanafi pada tahun 1904. Namun dengan pembangunan, jemaahnya turut terdiri daripada pengikut mazhab Syafi'i.
Masjid ini dipertubuhkan di tahun 1890 oleh datuk moyang saya lah, Muhammad Saleh Yusof Anggulia. Saya kira generasi kelima lah. Early migrants 1800 datang Singapura macam mana, daripada India, orang-orang Gujarati, family Anggulia, key players lah dari segi komiti yang untuk mengendalikan masjid ini. Masjid Wak Tanjung juga merupakan tanah yang diwakafkan oleh keluarga Wak Tanjung yang kini ditadbirkan oleh pihak Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS. Saya diberitahu arwahnya Wak Tanjung ni, dia dulu hulu balang. Hulu balang di kawasan ini dan dia bantu Sir Stamford Raffles. Maknanya kalau Sir Stamford Raffles datang dengan kapal datang, dia akan halau semua landon-landon yang oleh kerana jasa dia, the British government kasih dia sebidang tanah luas sekali dari sini sampai ke Sims Avenue sana, Sims Drive sana. Di sini pun sampai ke ujung sana tau, dari Palebar. Dari tahun ke tahun mereka ambil baliklah tanah tu digunakan untuk redevelopment. Jadi tinggallah yang akhir kawasan masjid. Encik Siddiq sudah lebih 40 tahun berkhidmat di masjid ini sebagai sukarelawan dan kini sebagai ahli lembaga pengurusan masjid. Kalau kita ikut data di Singapore Land Authority, the first renovation dibuat pada tahun 1930-an. Saya diberitahu dari ahli warisnya, zaman dulu masjid ini masjid kampung, papan. Di tahun 1930, the British government benarkan kita untuk renovate, jadi pakai simen lah untuk naikkan ini masjid. Sebelum Masjid Wak Tanjung dibangunkan semula pada 1998, masjid ini turut mempunyai sebuah perigi dan kawasan perkuburan dalam perkarangan masjid. Belakang ada 7 makam, termasuk Wak Tanjung, isteri dengan cucu ya. Kubur tu kita dah alihkan bila kita nak for the second upgrading, kerana kita nak bikin lift ni. Di kawasan bawah tu pun digunakan untuk solat waktu Jumaat. Kerana memang tempat kita ni memang tak besar lah, ya. Jadi every corner yang kalau kita boleh dapat tu kan, kita akan cuba gunakan full lah untuk masjid ni. Jadi dengan kuburan tu, kubur dah dipindahkan jadi bertambah luas sikit lah. Demi ruang di belakang. Masjid Anggulia turut melalui perubahan dari struktur setelah kerja naik taraf dijalankan pada 2018 yang dibuka semula pada 2020. Masjid ini dirobohkan semula dan dibangunkan daripada 2 tingkat sekarang sampai 4 tingkat. Jadi kapasiti dia pun dinaikkan double. Sebab itu under conservation. Jadi itu sebab Masjid Anggulia pun heritage site kan. Jadi itu original pintu dia. Official capacity boleh sampai 3,000 lah. Masjid Wak Tanjung dan Anggulia masing-masing mempunyai sejarah lama yang telah melalui peningkatan atas nama kemodenan. Meskipun sudah berubah wajah, kedua-dua masjid ini hari ini terus wujud di balik pembangunan pesat Singapura. Dengan peredaran masa, jemaah yang memakmurkan Masjid Anggulia dan Masjid Wak Tanjung telah berubah. Dan Ramadan ini, 2 masjid ini memberi ruang dan peluang bagi para pekerja jerahan untuk merasakan suasana berpuasa di sini sedang mereka berjauhan dari keluarga dan tanah air untuk mencari rezeki di kota Singai ini. Saudara, berpuasa tidak bermakna tidak perlu bersenam untuk mengekalkan kesihatan. Banyak lagi senaman ringan yang boleh dilakukan di dalam dan luar rumah. Kita tinjau usaha kumpulan sokongan yang beri semangat kepada mereka yang ingin jaga makan, jaga badan ketika berpuasa.
Sabtu terakhir sebelum Ramadan di Taman Pasir Ris. Kegiatan beriadah sambil bersenam di taman ini diadakan sebulan sekali. Ramai peserta dalam kumpulan ini berdepan dengan masalah berat badan. Kita dah bulan puasa. Kita punya online program kat dalam talian tu, we actually have a chat group. Okay, chat group tu, we will get a library of workout. Okay, and it's led by Coach Nazima. Sempena Ramadan, kumpulan ini mengadakan program khas Ramadan Flow untuk peserta Muslim dengan tema Healthier Ramadan, Hatier Ibadah atau Ramadan yang lebih sihat, ibadah yang lebih bermakna. Kita ajar orang-orang kita macam mana nak makan, bila nak makan, based on apa dia body weight and height sekarang, nak exercise macam mana. Today I will present the topic on Taubah. Kongsian agama kami adalah tips-tips tiap-tiap minggu untuk menghadapi cabaran puasa untuk minggu itu. So, based on experience, tiap-tiap minggu ada challenge dia different sikit. Okay? First is about semangat. Sooner or later is about sabar. Okay? And then eventually is about perseverance. Kumpulan Tim Life 24 merupakan kumpulan sokongan kesihatan yang diasaskan Nur Ain Sharif Khan 4 tahun lalu sewaktu pandemik. Ia disertai oleh peserta pelbagai kaum dan agama secara dalam talian. Kita pakai WhatsApp, Telegram, kita pakai Zoom sebab program ini di talian. Senang sikit untuk ibu yang ada 4 anak, untuk orang yang kerja roster tu. Cater to the time that they have. Nur Ain sendiri pernah berdepan dengan masalah berat badan berlebihan sebelum menyertai program ini. Saya morbidly obese. Banyak test dah nak masuk tempat berbahaya. So itu yang kejutkan saya. Tapi saya kena turun lebih. And insya-Allah the outcome will be something wondrous for you. Dengan sokongan para pelatih, selain panduan senaman sewaktu Ramadan, kumpulan ini memberikan cadangan masakan lebih sihat untuk hidangan tradisional yang digemari sewaktu Ramadan. Banyak coaches tu adalah dulu peserta saya. Sudah mendalami transformasi. Mereka faham apa yang kami mengalami, apa cabaran yang kami ada. Sebab mereka pun mengalami. Dia punya positivity tu macam bukan kita bukan seorang tau. Kita tak kesorangan dalam komiti ni. Kita tak secara langsung influence kita punya gaya hidup. Apabila kita mempunyai sokongan atau motivasi daripada orang-orang sekeliling kita, ia akan meningkatkan semangat kita untuk pastikan bahawa kita konsisten. Kerana ramai daripada kita ni macam semangat seminit lah. Bila kita buat bersama satu kumpulan, kita dapat motivasi dan juga kita harus namakan health accountable lah. Pasangan Nur Ashikin Buang dan Yasid Salamun merupakan peserta yang telah meraih manfaat daripada program Team Life 24 dan program Ramadan Flow ini. Saya join program ni pada hujung tahun 2020. Masa tu tengah pandemik. Walaupun kerja di rumah tapi saya selalu sakit. Berat badan tu makin naik sampai 100 lebih. Hampir macam depression gitu. Macam silap sikit macam you're very sensitive. Jadi saya cakap saya perlukan gaya hidup sihat. Dengan cara pemakanan yang betul, dengan gaya hidup yang sihat dan mula exercise tu. Saya mulakan dengan berjalan aja. Ada perubahan, saya tak kerap jatuh sakit, saya dapat interaksi dengan anak-anak dengan lebih baik, saya tak mudah marah. Saya mulakan program ini pada tahun lepas lah. Dapat rasakan tahap kekuatan kita atau energi tetap tinggi juga lah. Dia tak merasa lemah. Tak rasa ngantuk. Tak rasa ngantuk sangat. Jadi bila selepas berbuka tu kita
dapat melakukan ibadah tarawih dengan khusyuk. Dengan panduan masakan dan pemakanan lebih sihat dan senaman dalam talian, Nur Ashikin berjaya menurunkan 13 kg dan Yazid 10 kg. Satu aktiviti yang sebenarnya saya suka masak. Dia share dia punya resepi. Sebab anak saya ramai, masakan dia macam very interesting. Kita gantikan roti gandum dengan roti wholemeal. Menggantikan roti gandum dengan roti bijiran atau wholemeal, kandungan kalorinya ada berkurangan walaupun tidak begitu banyak, tapi ia harus juga digabungkan dengan langkah-langkah lain. Seperti memastikan bahawa bahan-bahan lain itu tidak meningkatkan kandungan kalori dalam makanan. Apa-apa pun makan, pastikan bahawa sukatan itu sukatan yang padan dengan tubuh kita, dengan aktiviti kita. Keluarga ini turut mengajak anak-anak untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan bersenam bersama hampir setiap hari. Senaman ini pun juga hanya 20% daripada keseluruhan program ini. Jadi ia tidak memberatkan untuk sesiapa pun. Kalau nak kurangkan berat badan, kita jaga makan. Bukan jaga senam saja. Waktu Ramadan, kita bersenam bukan kerana kita nak kurus, tapi kita ingin tingkatkan imuniti kita, jadi kita lebih sihat, tak sakit, boleh berpuasa. Memandangkan ia adalah online, jadi masa kita tu tak terikat dengan acara-acara itu. Kita boleh program-program dia lah, jadi kita boleh tengok macam dia punya topik, bila-bila masa kita free, ataupun kita boleh buat exercise, tak dihaskan pada waktu tertentu. Jadi kita dalam satu hari itu kita boleh buat senaman bila-bila masa dan kita submit. Peserta perlu memuat naik juada yang dimakan sewaktu sahur dan berbuka serta senaman yang dilakukan dalam talian supaya para pelatih dapat menilai sama ada mereka mengamalkan pola pemakanan yang betul dan berikan nasihat. Macam mana saya nak tahu efektif ke tak? Ada proof dia di situ. Setiap minggu kami ada kita jumpa for accounting. Kita akan jumpa online, kita akan have a phone call. Kami ada pakar nutrition di dalam kumpulan kami. Pakar nutrition tu akan memberi kami advice, tips and guidance. Mahupun senaman melalui dalam talian ataupun di gym, usaha untuk mengatasi masalah berat badan akan menjadi lebih bersemangat dengan sokongan rakan-rakan seperjuangan. Sedang kita memasuki pertengahan Ramadan, semakin rancak majlis iftar diadakan. Lebih-lebih lagi dengan tiada lagi sekatan COVID-19. Setelah 3 tahun ditiadakan, pertubuhan-pertubuhan setempat mengambil peluang untuk menganjurkannya. Kita ikuti kemeriahannya dalam paparan selanjutnya. Suasana di Arab Street cukup meriah dengan majlis berbuka puasa beramai-ramai dianjurkan buat pertama kalinya sejak 2019 sebelum pandemik COVID-19 melanda. Tujuannya memupuk semangat kemasyarakatan di samping mengumpul dana bagi keluarga berpendapatan rendah yang menetap di kawasan GRC Jalan Besar serta para penerima bantuan Baitumal Masjid Sultan. Orang ramai boleh menempah sendiri meja untuk berbuka atau menaja meja bagi penerima bantuan. Setiap meja berharga $480 untuk 6 tetamu. Dengan kesemua 200 meja laris ditempah, majlis berbuka puasa ini disertai 1,200 orang. Good to do our part, to donate the table, to help the low-income family. Menurut pihak penganjur, acara kemasyarakatan tersebut dapat memupuk pemahaman silang kaum dan agama, sesuatu yang amat dititik beratkan di Singapura. Alhamdulillah, sambutan cukup baik dan penderma semua ke depan untuk mengambil bahagian. Jadi mudah-mudahan sebenarnya ini untuk merancangkan lagi suasana Sinar Ramadan, acara bazar yang kita adakan di sini. What's uniquely Singapore about us is that in the number of buka puasa, we open it up to Singaporeans of all races.
of all faiths to understand the significance of Ramadan, and we are very appreciative of this multi-racial, multi-religious way of celebrating our festivities. Kefahaman silang kaum di Singapura turut terpancar sempena majlis berbuka puasa di istana bersama Presiden Halimah Yaakob. Majlis itu membawa keceriaan kepada sekitar 50 penerima bantuan, pengasuh kaki tangan dan relawan agensi khidmat sosial Be Kind SG yang diundang. Agensi itu berkhidmat kepada golongan kurang upaya termasuk mereka yang kurang daya intelek dan mengalami autisma. Majlis berbuka puasa di istana itu penuh bermakna bagi mereka yang hadir, memandangkan ia diadakan sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Be Kind SG is really honoured and privileged to attend this breakfast event, and it really reflects the multiculturalism of Singapore as well. Kemeriahan turut terasa semasa majlis berbuka puasa beramai-ramai di Masjid Khalid yang terletak di Joo Chiat Road. Wakil-wakil pelbagai kumpulan karya tempatan bergotong royong membuat persiapan berbuka puasa. Turut menyerikan majlis tersebut adalah Menteri Ehwal Dalam Negeri Merangkap Undang-Undang K. Shanmugam. Beliau beramah mesra dengan para hadirin sambil memuji pelbagai usaha yang telah dilakukan kumpulan-kumpulan karya selama ini. They are doing extremely good work on the ground, a lot of social work, helping people, and also helping in the prayers, helping in the community. And the coming together today, breaking fast with them, with all the career groups, and discussing the issues is a way of us telling them that we support them and showing our support for them. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Massagus Zulkifli yang turut hadir melahirkan rasa syukur dapat berbuka puasa dan mengeratkan silaturahim bersama wakil-wakil kumpulan karya. Dalam catatannya di Facebook, Encik Massagus berkata mereka harus bertemu lagi pada masa depan bagi memperbaiki pengurusan keperluan jemaah. Ramadan kali ini tambah Encik Massagus cukup istimewa dan bermakna kerana menyediakan suasana yang tenang serta peluang baik untuk memperkukuh perpaduan masyarakat Melayu Islam setempat. Kami harap paparan Rahmah Ramadan yang telah disajikan memberi anda semangat untuk meneruskan ibadah puasa dan mengamalkan gaya hidup sihat. Minggu depan Rahmat Ramadan kembali dengan masjid dan panduan kesihatan yang lain. Selamat menjalani ibadah puasa.